Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian mati melainkan kalian mati sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih pengusi kita yang menjemput tadi, yang dimuliakan ahli tautan kuasa Masjid Darussalam Kampung Baru. Nama barulah, baru jadinya. Dulu kita datang belum ada kapit lagi, belum bertambah lagi. Alhamdulillah serba baru. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita selalu memperbaharui keadaan amal kita tatkala kita selalu bertandang ke masjid untuk mengimarahkannya. Apalah baru-baru yang ada pada masjid kita, mun kita memeriahkan dan mengimarahkan masjid kita. Jadi alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada pihak jawatan kuasa Surau Al-Falah, ADF dan seluruh yang sama-sama menjayakan program sepanjang saya dari maghrib lah sampai ke hari itu, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tatkala kita mula berkongsi apa-apa aja berkait dengan ilmu Allah Azza wa Jalla untuk kita ambil manfaat dalam kehidupan kita, selalu kita akan mulakan dengan menzahirkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zahirkan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita puji Allah Ta'ala dan puji dan terus puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji daripada lubuk hati kita. Kemudian kita lontarkan dengan puji-pujian daripada lisan kita. Kemudian kita sedaya upaya kita dengan kesungguhan kita untuk beramal dengan amalan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Moga-moga apa yang kita laksanakan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, menjadi sebagai satu di antara tanda-tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaannya. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, tuan-tuan, terutama nikmat berkait dengan iman dan Islam kita. Tiada lain lebih utama daripada nikmat yang Allah kurniakan daripada iman, hidayah yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita. Kedaya juga nikmat-nikmat lain, nikmat ruang masa kita, nikmat kesehatan kita yang Allah kurniakan, yang selalu kita leka padanya. Bulan Sya'ban yang kita lalui sekarang tu, nya berada di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab. Betul? Dan bulan Rajab adalah bulan haram, yang 4 daripada bulan haram ya. Yang mana bulan haram kebanyakan malah sebelum datangnya Islam, orang-orang Mekah mengagungkan bulan haram sampai mereka tidak melakukan apa-apa ataupun persengketaan terus diberhentikan, sehingga ketika datangnya agama Islam kepada kita sebagai hidayah dan petunjuk jalan hidup, syariat ataupun pengagungan bulan haram ini, tuan-tuan, masih kekal. Maka bulan Rajab adalah bulan haram, yang mana kita dilarang melakukan kezaliman. Bulan lain dilarang melakukan kezaliman, tapi malah lebih besar impak dan natijah hasil kalau kita melakukan apa-apa kemungkaran pada bulan haram. Kemudian selepas bulan Sya'ban, bulan Ramadan yang mana terbentang padanya sekalian manfaat
keberkatan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita yang bakal menunggu dan memasuki bulan Ramadan dan bulan Sya'ban yang berada di tengahnya. Selalu manusia terleka padanya, sehingga kan terleka ini Rasulullah SAW memberikan peringatan dan mengingatkan kita betapa bulan Sya'ban punya kelebihannya tersendiri, sehingga Nabi SAW banyak berpuasa bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan lain selain Ramadan. Kata Nabi SAW, aku suka dan bulan Sya'ban tu bulan diangkat amal. Hanya ada bulan angkat amal tu banyak, adanya berlaku harian, mingguan, ada berlaku bulan, ada berlaku setiap tahun, ada sekali seumur hidup. Kalau hari pada waktu asar, mungkin waktu subuh, mingguan, Isnin, Khamis, bulan dalam setiap tahunnya sebulan, bulan Sya'ban, sekali seumur hidup. Bila sekali seumur hidup amal diangkat? Waktu kita matilah nak diambil amal kita akan dikira, dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka bulan Sya'ban ini kadang-kadang kita terleka padanya, dan manusia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Sya'ban yang manusia selalu leka padanya. Sebab itu tuan-tuan, kita syukur atas nikmat Allah Taala, atas nikmat yang kita selalu diperingat. Bila sebut sihat, bila sebut masa lapang, Nabi dah sebut juga ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhah al-faragh, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu orang leka, orang terleka padanya, orang selalu lupa dua nikmat yang Allah kurniakan. Nabi dah madah, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Kita akan ingat masa kita sehat. Waktu bila? Waktu Allah uji kita sakit. Cobalah aku ria nak. Waktu sehat nyaman dah, aku semayang bagus. Tu waktu sakit baru kita nak cari gini cara belajar semayang waktu sakit. Masa kita lapang, kita akan ingat betapa nikmat masa lapang itu amat berguna, bermanfaat, yang perlu diisi dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan teringat ketika mana Allah Ta'ala uji kita dengan kesibukan. Waktu kita sibuk, waktu kita gagal, baru kita teringat, ya Allah, mun waktu terlapang ya baru mula kerja nakkah? Si berebut nak. Maka ambil perhatian untuk saya dan kita semua untuk selalu syukur atas peringatan-peringatan seperti itu, supaya kita si terleka. Masa berjalan tuan-tuan, masa berjalan, yang si akan nunggu kita. Kita ajak lagi gini nak cari ataupun menyediakan ruang masa untuk ibadah kita, menyediakan ruang masa untuk kita mengisinya dengan sebaik-baik amal, memperbaiki amal kita, memperbaiki ibadah kita. Sedangkan setiap hari 24 jam berlalu dan berlalu, sehingga pada suatu masa Allah Ta'ala takdirkan kita kembali kepadanya. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seminggu lebih kita puasa, sedar kita. Baru je kita rasa puasa tahun lepas nah. Puasa lagi dah. Subhanallah. Seminggu lebih lagi tuan-tuan. 22 hari bulan Mac kita akan melihat anak bulan, iaitu 29 Sya'ban. Munya nampak 23 Mac kita puasa. Munya si nampak 24 Mac baru puasa. Ya maklumlah nana. Tapi ia cerita, ia kerja Jabatan Mufti dengan anak bulan. Saya kerja di Jabatan Mufti dah. Untuk cerita kita, apa tindakan kita tatkala kita tahu betapa seminggu lebih lagi nak puasa? Apa di pola kita tuan-tuan? Bagaimana kita nak nyambut Ramadan Al-Mubarak? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah Ta'ala sebut bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelas dan memberi keterangan kepada hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala, dan menjadi pembeza di antara hak dan yang batil. Sesiapa yang melalui hari-hari
yakni Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Tuan-tuan, apa cerita kita? Ini kita nak nyambut Ramadan. Dah bersedia sikit kita nyambut Ramadan? Ataupun kita terfikir, puasa lagi ke? Ataupun kita melangkau fikiran kita, apa fikir raya kelak? Raya dulu dipikir. Saya, tuan-tuan, manusia tu nya ada beberapa sikap ketika mendepani nak datang Ramadan. Pertamanya, ada manusia gembira, girang, hatinya penuh dengan kecintaan dan pengharapan. Moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk sampai pada Ramadan. Dan moga Allah Ta'ala tempatkan kita bersama golongan tu. Kita harap kita dapat bertemu Ramadan. Ya Allah, lama nunggu Ramadan. Para salafun salih rahimahumullahu ta'ala jami'an, terdahulu, ulama terdahulu, sidak tu persiapan-persiapan mereka untuk menyambut Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan dah bersiap sedia dah. Kita 6 hari kadang-kadang masih lupa nak puasa. Nak? Ya, kita ngaku lah nak kadang-kadang leka gago kerja, leka gago keluarga, leka gago hidup dunia tu, leka gago ngurus hal kehidupan, lupa nak puasa. Sila main puasa kah? Kata kita. Maka kita mau menjadi orang yang mempunyai sikap yang mana tatkala nak datang bulan puasa, hati kita menjadi gembira. Kita mau masuk dalam bulan puasa, kita mau mula ibadah, kita mau cari pahala banyak, kita mau merebut sekalian segala ganjaran yang Allah janjikan kepada kita, sama ada melalui firman-Nya ataupun melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang dah kita faham setiap tahun diulang dan diulang. Tuan-tuan, itu golongan pertama yang bersikap inginkan Ramadan, ingin bertemu dengan Ramadan. Ada jenis manusia yang keduanya, nya rasa biasa-biasa aja. Puasa kah? Si puasa kah? Nya ya bulannya juga katanya. Kelak kat puasa raya, raya punya sedar hati ke daya juga. Sama aja. Jadi hati kering, hati kering bulan puasa ke daya juaknya, bulan si puasa ke daya juaknya, nya dak rasa apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami, mungkin di kalangan yang jahil tentang keberkatan dan keagungan yang Allah Ta'ala letakkan dalam bulan Ramadan. Sehingga orang-orang seperti ini kadang-kadang terlepas manfaat. Jadi rugi. Kita manusia, tuan-tuan. Kita tu manusia yang punya kesilapan, punya dosa. Dan kita cari, gini kita nak minta ampun, nak menggapai segala ganjaran secara kata orang berlipat kali ganda. Dan Allah sediakan bulan puasa. Orang zaman dulu mari, bukan zaman dulu mari, zaman Nabi lepas Nabi SAW, zaman sebelum Nabi SAW, hatta zaman Nabi Nuh SAW. Saya selalu beri contoh sebab umur mereka panjang-panjang ketika ya. Dakwah Nabi Nuh pun melebihi dekat 1000 tahun, 950 tahun. Ada di kalangan mereka beriman sampai 100 orang, tapi mereka beriman dengan sebenar-benar iman. Sidak tu cari pahala, sidak tu cari redha, sidak tu minta ampun dengan Allah Ta'ala, sidak tu minta syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana syurga nak diminta sidak tu sama dengan syurga nak diminta kita. Tapi umur kita berapa? Paling panjang pun ada 100 tahun pun ada. Kata Nabi SAW, umur umatku sekitar 60 ke 70 tahun. Hanya sedikit di kalangan mereka yang lebih daripada itu. Kita nak dibanding dengan umat Nabi Nuh SAW. Sedangkan kita nak cari syurga yang sama. Gini amal kita, gini amal sidaknya. Walaupun kita umat yang terbaik, umat yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, tetapi dari sudut lain kita kena fikir betapa mereka bertungkus lumus untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla dengan sekalian amalnya. Kita boleh nak relax-relax aja, tapi madah nak masuk syurga. Nak? Kita boleh duduk senang-senang. Si halah bulan puasa lah. Mun orang puasa, kita puasa. Mun raya, kita raya. Sikan kita nak mikir ke daya. Sikan kita hanya perasaan kering ke daya aja. Sedangkan kita mau masuk syurga. Sedangkan kita mau masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Nah. Itu ada dua golongan yang kedua yang biasa-biasa.
Si rasa apa-apa, puasa kan tak puasa. Yang ketiga, wal'iyadzubillah, golongan yang risau, yang bingung, yang si mau dapat siap ada bulan Ramadan. Bulan puasa lagi. Kenapa? Kerana mereka merasakan maksiat yang mereka lakukan, segala kemungkaran yang mereka ingin teruskan sepanjang tahun akan terhalang, akan tersekat, ataupun akan diberi peringatan untuk memberhentikannya. Sehingga mereka merasa tersekat, mereka merasa terkongkong berada di bulan Ramadan. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada golongan kedaya. Ada golongan yang si suka. Sedangkan Allah Ta'ala melalui hadisnya Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan," bila datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," dibuka sekalian pintu-pintu syurga. "Wa ghulliqat abwabun nar," ditutup sekalian pintu neraka. "Wa sufidatis syayatin," dibelenggu sekalian syaitan-syaitan. Tapi yang tinggal anak muridnya. Nak syaitan-syaitan manusia tu. Nak jin-jinnya dah diikat, apa semua nak. Dilemahkankah ataupun apalah tafsiran para ulama, diikat, dilemahkan. Tapi nak tu ngaku Islam. Mana? Wal'iyadzubillah lah, mun orang Islam masih juga nak nerus kemungkaran. Mereka ini tuan-tuan merasa bingung dengan adanya Ramadan. Mereka merasa segala apa yang mereka menjadi kebiasaan, kemungkaran yang mereka lakukan di kalangan mereka-mereka yang ingkar pada Allah Azza wa Jalla terhalang dalam bulan Ramadan. Lalu mereka mengharapkan tiada Ramadan. Jadi 3 sikap manusia yang kadang-kadang bila datang puasa tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang pertama yang selalu sentiasa rindu. Walaupun kita simpan dia macam ni nak rindu sana, kita coba datangkan rasa suka, kita coba bergembira dengan datangnya Ramadan. Tu. Maka tuan-tuan, sekali lagi saya nak nanya untuk saya dan kita semua. Gini kita nak prepare bulan puasa nak datang tu. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila kita tahu Ramadan, kita dah ada sikap pertama tadi. Kita coba bergembira, kita kena senang, kena Ramadan yang Allah kurniakannya khusus. Ada orang Allah beri peluang untuk jumpa Ramadan. Mana yang dah pergi. Kita tu pun belum tentu sampai bulan puasa tuan-tuan, seminggu lebih tu. Apa-apa boleh berlaku nak. Siapa boleh jamin kita hidup sampai pukul 8? Siapa orang boleh jamin? Siapa boleh jamin? Betapa ramai manusia yang mengharapkan kehidupan yang panjang di dunia, tetapi yang panjang hanya angan-angannya. Yang panjang hanya angan-angannya. Yang berbaki untuknya adalah di mana Allah tetapkan hayatnya, makanya berhenti di sia. Maka pergilah angan-angannya di dunia dan dia pergi bertemu Allah Ta'ala. Jadi kita siap ada jaminan nak hidup lama tu. Kita selalu berharap, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita bergembira Allah nak beri kita Ramadan. Kita doa, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Betul? Doa yang selalu kita lafazkan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Sampaikan kami pada Ramadan, ya Allah. Kita minta benar-benar supaya kita boleh minta ampun dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala berikan kita rahmat, maghfirah, keampunan, keberkatan, kasihnya dengan kita, termasuk ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan. Kita mau jumpa Ramadan, maka bergembira adalah salah satu tindakan kita. Kemudian kita kena nekat. Puasa tahun tu aku mesti maulah benar-benar. Tahun lepas kita dah janji ke rakyat juga dah. Okey? Dah lepas dah, alhamdulillah. Okey? Sekarang tu nak masuk bulan puasa lagi. Tahun tu aku nekat, aku akan coba mula ataupun beribadah dalam bulan puasa untuk penuhi sekalian 30 hari Ramadannya dengan ibadah-ibadah. Aku mesti puasa benar-benar. Aku mesti ngaji benar-benar. Aku mesti sembahyang benar-benar. Aku akan ponten tarawih. Tu janji kita tu. Pun Allah Ta'ala sampaikan pada bulan Ramadan. Benda tu mesti di-plan tuan-tuan. Nak masuk syurga, mesti dirancang. Kita hidup di dunia tu tuan-tuan, perancangan masuk tahun baru. Tahun baru. Kan main perancang kita tahun tu apa nak di pola kita. Siap
planner lah, apalah apa nak dipola. Oh, bulan 3 dah tu. Selama lagi nak setahun. Kita dah rancang. Gini nak tingkatkan kerjaya kita. Gini nak tingkatkan kehidupan ekonomi. Kita dah rancang. Dunia tu tuan-tuan rancang. Bukan main bagus rancang. Ginilah nak pergi syurga kita asyik merancang. Nak pergi syurga Allah Azza wa Jalla, nak masuk ke syurga Allah Ta'ala, perlu dirancang dengan sebaik-baik perancangan. Kena rancang. Aku kena mula ibadah. Aku kena sentiasa fulfillkan sembahyang 5 waktu. Okey, selesai fulfill, penuhi. Gini kita nak pertingkatkan kualitinya lagi. Kena ya juga puasa. Kelak aku nak puasa, tahun lepas aku puasa alhamdulillah full 30 hari. Tahun lepas 30 hari kah? Tahun lepas 29 hari je kita puasa. Nak raya terkejut nak kata orang, nak juga terkejut benar. Nyasik nangga almanak, kita nangga nak bulan, mu nampak esok raya lah. Tu yang nampak raya esok. Cuma lah almanak ada mungkin hari lusaknya nak. Atau maksudnya kita dah penuhkan puasa 30 hari ataupun sebulan Ramadan. Tapi tahun tu janji kita pada diri kita, pada Allah Azza wa Jalla, aku mau puasaku dengan kualiti yang terbaik. Kualiti yang terbaik. Penuhi hak-hak puasa ya. Kita janji. Kita mau ngisi bulan Ramadan. Kita sih tahu mungkin Ramadan tu terakhir. Cek dekat nak puasa kita meninggal. Tahun lepas 2 hal Ramadan terakhir. Kita sih tahu tuan-tuan. Jangan kita sebut hal mati dengan orang tua. Kita tu muda bapa kami orang mati dulu sebelumnya tua. Betul. Benar. Asal nyebut hal mati dengan orang tua. Asal nyebut hal mati dengan orang tua. Kita muda tu si mati dulu kah? Boleh berlaku. Benar. Kemudian minta tolong Allah Ta'ala. Tawakal. Isti'anah. Minta tolong. Serah diri dengan Allah Ta'ala. Kerana apa aja yang kita pola, apa aja yang kita lakukan tuan-tuan, kita si akan mampu nak mola kecuali dengan taufik. Taufik tu maksudnya perkenan. Kita dah ada penauk tentang bulan puasa. Dah ada penauk. Puasa wajib. Puasa yang dipola daripada masuk subuh sampai maghrib. Tahu dah? Ada orang tuan-tuan jangan tahu puasa yang hukumnya, tapi dia siap dapat puasa. Kenanya sakit. Betul. Dia nak puasa. Okey, dia tahu semua dah. Sampai bulan puasa, Allah ujinya dengan kesakitan sehingga dia siap mampu puasa. Allah siap izinkan. Dia dah ada hidayah, tapi taufik Allah Azza wa Jalla siap ada padanya. Perkenan Allah Azza wa Jalla. Kita kena minta taufik. Sebabnya kita selalu nyebut wabillahi taufik wal hidayah, ataupun wabillahi hidayah wat taufik, dengan petunjuk dan juga perkenan Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang tahu sembahyang yang wajib, tapi kadang-kadang nyasik mulas, nyasik sembahyang. Dia tahu sembahyang fardu wajib, tapi si sembahyang. Kenapa? Hidayah ada, tahu wajib, taufik. Ataupun dia memang nak sembahyang, nak pergi sembahyang. Ataupun dia nak bersedekah, ambil benda sunat lah, nak bersedekah. Hati dah benar-benar nak sedekah. Ada aja ngadang, jom kita makan dulu. Kelak lah sedekah ya. Kelak ya, lalu kelak lah, lalu sedekah nak. Taufik Allah Ta'ala penting. Nak minta dengan Allah Ta'ala taufiknya, pertolongannya. Si ada benda yang kita mampu lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuan-tuan mohon rahmat Allah Ta'ala sekalian, perbaharui taubat. Benda tu amat penting. Tuan-tuan, bila sebut hal taubat, bila sebut tentang kembali pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, benda tu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Taubat adalah satu ibadah yang wajib ke atas setiap kita. Taubat. Waktu tu tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pintu taubat dibuka seluas timur dan barat. Siapa ada pintu yang luas lagi dibuka kecuali pintu taubat. Kena itu. Dan ia terbuka sentiasa untuk kita kembali padanya. Allah nyuruh kita bertaubat dengannya. Gini pun keadaan kita. Kita rasa kita paling jahit dalam dunia tu, Allah sentiasa buka taubat. Orang kafir boleh masuk Islam, Allah beri peluang padanya. Betul? Orang beri peluang sih dengan orang yang masih belum Islam atau tu untuk masuk Islam, masih beri peluang. Kalau dia masuk Islam diterima sih, diterima. Apatah lagi kita yang dah Islam tu untuk balik pada Allah Ta'ala. Kita dah ada kalimah tauhid dalam hati kita, dalam diri kita. Kita dah ada la ilaha illallah.
Sikkan Allah Ta'ala nak nandah kita, mungkin kita benar-benar nak kembali kepadanya. Sikkannya nak biarkan kita. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah Maha nerima taubat. Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih pada kita, tuan-tuan. Allah ajak kita. Allah sediakan Ramadan untuk diberi keampunan pada kita. Maka kita kena bersedia untuk bertaubat dan sentiasa bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana ibadat dan amal soleh hanya mampu akan dipolah dengan hati yang benar-benar bersih dan jiwa kita kena kuat untuk mulanya. Ustaz, kami itu jahit ustaz. Kami itu dapat tak Allah nerima kah? Semua benda jahit dah dipolah kami. Bunuh orang jadi isi ustaz. Ada orang madah macamnya. Bunuh orang jadi isi. Segala nak macam jahit kami. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang melampaui batas, yang mengolah kemungkaran, yang mengolah dosa-dosa besar. Katakan kepada siapa tu, wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ngampun sekalian dosa. Allah ngampun sekalian dosa. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, siapa nak halang kita untuk bertaubat pada Allah Ta'ala? Siapa nak halang kita, tuan-tuan? Kecuali kita pun si mau. Allah sebut dalam Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai masakah lagi seorang mukmin ya untuk khusyuk tunduk pada Allah Ta'ala, maksudnya nak balik pada Allah Ta'ala. Belum sampai masa kita nak bertaubat, sedangkan kita dah tahu benda ya. Itu masanya. Masanya untuk balik pada Allah, balik pada Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad, seorang ulama kurun ketiga Hijriah. Fudail bin Iyad, nya seorang, saya selalu ulang cerita tu kalau saya kelakar. Fudail bin Iyad kita kenal sebagai seorang ahli hadis, seorang ilmuwan, seorang ulama yang besar. Tapi kita jarang dengar bagaimana perjalanan hidupnya sampainya menjadi seorang yang amat-amat alim dari sudut ilmu-ilmu hadisnya. Ketika muda remaja, Fudail bin Iyad itu dicerita oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, dalam satu kisah tentang buku yang cerita tentang biografi para ulama-ulama. Nya cerita Fudail bin Iyad tu ketika awal remajanya seorang yang sangat-sangat gangster, merumpak orang di tengah jalan. Kerjanya merumpak orang tengah jalan. Orang si akan dapat lalu sikit jalan kecuali orang akan takut bertemu dengan Fudail bin Iyad. Sebab mereka akan dirompak. Namanya glamour, bukan kerana kebaikannya tapi kerana jahat. Kerana jahat perangai dan juga perbuatannya. Fudail bin Iyad ialah kerjanya, dia akan nunggu kafilah-kafilah pedagang-pedagang dan businessman lalu dirompaknya, diambil barangnya. Okey. Pada suatu hari Fudail bin Iyad rahimahullah taala, dalam kisah yang disebut, banyak riwayat menyebutkan, dia melihat seorang wanita, dia rasa tertarik pada wanita ya. Diikutnya sampai balik ke rumah. Ngikut apa ni? Dengan niat jahitlah. Wanita masuk ke rumahnya. Tutup pintu, dia siapa masuk? Nekik pagar. Nekik pagar, tuan-tuan. Pagar dipanjatnya. Pagar rumah tinggi. Nak nilit. Bahasa orang kini tu apa? Nak skodeng. Pagar nak nilit. Ketikanya cuba cari di mana wanita di kawasan rumahnya, nya terdengar ayat Allah Azza wa Jalla tadi yang saya baca. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai masanya untuk orang beriman untuk tundukkan hatinya dan mengingati Allah. Wa ma nazala minal haqq,
dan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada ayat-ayatnya, firmannya. Belum sampai masa gikah untuk kita bertaubat, maksud ayatnya. Sedangkan kita tahu benda tu, kita beriman. Allah cerita, Allah sebut benda yang untuk orang beriman, bukan Allah madah dengan orang kafir. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulub, dalam surah Hud. Belum sampai masakah lagi orang beriman tu untuk tundukkan hatinya, untuk benar-benar berubah, untuk benar-benar nak berubah, tunduk pada Allah Ta'ala, mengingati Allah, dan juga untuk beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersentak hati Fudail bin Iyad. Lalunya rasa macam tersentaklah dengan ayat dah. Dia dengar ayat dah, ada orang baca ayatnya, dengar. Lalunya turun, dia gelakkan dirinya. Ya Allah, tuklah masanya. Tuklah masanya aku nak berubah. Tuklah masanya aku nak berubah, ya Allah. Aku nak bertaubat. Lalunya ngembak dirinya berjalan, duduklah di suatu macam persinggahan, tempat jalan orang, di sebalik dinding duduk. Dia rasa macam sedar bila dengar ayat Allah Ta'ala ya. Dia rasa benar-benar insaf. Dia rasa benar-benar, aku tu, ya Allah, jahitnya aku tu orang Islam. Aku tu tahu ayat tu, aku tu tahu. Lalunya rasa sedar, tuklah masanya aku nak berubah. Ada tuan-tuan di kalangan kita manusia, kita tahu benda tu si boleh, benda tu si boleh. Tapi kadang-kadang kita maulah jual. Sampai satu masa bila lagi kita nak berubah, nak kedak tu yang kita nak perlu jentik hati untuk berubah. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dia berubah dengan ayat tu. Lalu dia duduk janda dinding mikir dirinya. Ketika dia duduk tuan-tuan, lalu satu kafilah. Orang sih tahu muka Fudail bin Iyad, dia tahu nama aja. Berhentilah dekat sia. Seorang madah, kita berhenti situ je. Ataupun kita bermalam tu, esok baru kita berjalan. Seorang madah, berani kau nak diam malam tu. Kau ditemu oleh Fudail bin Iyad. Macam Umar kena umpak. Fudail sebelah dinding dengar, ya Allah, nama aku lagi kena. Kawan dah berubah. Lalu Fudail bin Iyad ngagak. Wahai saudara, akulah Fudail bin Iyad. Terkejut. Sidak kafilah dagang tu terkejut. Jadi apa kata dia? Aku dah bertaubat daripada apa yang aku pernah buat itu. Maka tenanglah kalian di situ. Macamlah. Tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku pada Fudail bin Iyad rahimahullah? Dia bermusafir ke Makkah. Lalunya belajar tentang ilmu-ilmu agama sehingga dia menjadi orang alim. Sehingga menjadi muhaddits, ahli hadis. Disebut nama-namanya dalam kitab-kitab hadis. Fudail bin Iyad rahimahullah. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah punya nak beri kita, asal kita mau minta aja. Kita nak bertaubat, Allah akan permudahkan jalan. Betul? Kita nak kembali kepadanya, Allah akan buka seluas-luasnya pintu taubat. Pintu taubat tu akan tertutup dengan dua cara aja. Sigit waktu nyawa ada di kerongkongan, waktu nazak, tutup pintu taubat. Yang kedua, matahari terbit daripada barat, kiamat, itu tutup. Dua igit belum berlaku lagi. Kita lagi duduk lagi sihat itulah, alhamdulillah. Dan kiamat belum berlaku, masih terbuka pintu taubat. Tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, perbaharui taubat, minta dengan Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara persediaan kita, latih hati kita berpuasa, lisan kita berpuasa, amal kita dengan puasa-puasa sunat. Sebabnya akan nolong kita. Mun kita si pernah puasa 11 bulan tuan-tuan, hari pertama puasa boleh lupa puasa ya. Boleh terlupanya puasa. Kau tanya lelah, biasa balik buka peti ais, nemu air, minum. Tu hari pertama lupa hari puasa. Balik juga ambil macam, dah setengah jak dah diduntum kawan. Puasa, mojo lupa. Mun lupa ya kira Allah dah berinya makan, Allah dah berinya minum. Jadi sebab apa? Saya ada latihan. Coba latih. Maksudnya benda yang kena ni. Kemudian tuan-tuan, paling penting tuan-tuan, antara paling penting, cari ilmu berkait dengan puasa. Seminggu lebih tu tuan-tuan, memang kita akan mampu nak cerita semua hal ilmu-ilmu yang perlu kita belajar untuk nyambut puasa tu tuan-tuan. Kena tahulah apa fadilat puasa, apa yang kelebihan supaya kita rasa mau puasa,
Allah Ta'ala Nabi SAW sebut, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, tahu puasanya wajib, dan juga yang benar-benar harap pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampun dosa-dosa yang terdahulu. Nah, bunyi apa ya? Boleh azan dulu, kat tu kita nyambung yang kedua. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ambil sikit masa, minta maaf. Baik, antara perkara yang perlu kita sedia sebelum kita nak menyambut Ramadan, kita dah sebut tentang taubat, kita dah sebut tentang kegembiraan, kita dah sebut tentang membiasakan diri dengan puasa, sama ada puasa jiwa, puasa hati, puasa lisan, puasa amal kita. Kemudian kita cerita tentang persediaan ilmu. Berkait dengan apa yang kita sebut tadi, berkait dengan kelebihan-kelebihan puasa. Kita kena coba tahu benda supaya apa? Supaya kita semangat nak puasa. Apa yang Allah sediakan bagi orang puasa? Allah sediakan suatu pintu yang akan dilalui kecuali untuk orang berpuasa. Namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Kita nak tahu benda ya, sebab kita mau nak masuk ke syurga melalui pintu ya, yang akan disediakan kecuali bagi orang yang berpuasa. Kita mau tahu benda-benda yang kena kita nak hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala dah sediakan melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedaya juga tuan-tuan, coba kita cari. Kita itu banyak cara cari, sama ada kita nanya ustaz-ustaz, ataupun kita boleh bertanya ke Jabatan Mufti Sarawak. Kita boleh telefon hari pejabat lah. 082507500. Telefon waktu pejabat. Waktu malam saya orang jawab lah waktu kerja. Ataupun nanya melalui kemusykilan agama. Apa je berkait dengan hukum hakam puasa contohnya. Supaya apa? Supaya kita tahu benda ni yang menyebabkan puasa boleh jadi rosak, yang boleh membatalkan puasa. Nok ni yang kadang-kadang kita tahu puasa kita tu ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Takut kita puasa sah tapi tak ada pahala. Auzubillah. Nah, puasa sah, si perlu diqada tapi tak ada nilai. Betapa ramai orang berpuasa tapi si mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali al-ju', kecuali lapar dan juga dahaga. Jadi kita coba belajar apa hukum-hukum yang kata orang macam ni mau makan. Ada orang nanya makan waktu orang dengan bang. Kawan lagi nak nuntum air. Kakan juga akhir gila nuntum air ya, tunggulah waktu imsak ya, sedialah nak semayang nak. Tu waktu. Tuan-tuan, kita katakan mun ada barang makan keluarkan. Mun dah tengah tu ndak dikelar pun ndak nanya masuk automatik ya, cerita lain lah. Tu agi dipegang, agi dipegang. Ni nak dimasuk. Mana yang mulut dia, agi dapat dibuang. Keluarkanlah. Mana? Orang dah masuk waktu dah. Okey? Orang dah masuk waktu. Jadi hukum tu perlu dicari, dibelajar, dan mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita mendapat macam ni tuan kita nanya, macam ni ustaz, tengah kita tidur. Ngigo buka peti ais. Ngambil kek cheese. Ngambil kek cheese lagi. Dah lah makan kek cheese, ambil air je lagi. Ngigo ustaz. Ngigo. Sedar. Aduh, lupa minum air, lekat situ. Sedar. Ya, mungkin berlaku lah, tapi boleh berlaku. Apa hukumnya ustaz? Jangan kita melepas kek ya, ngambil air lagi, udahlah nana. Berhentilah di siap. Ya cerita, ustaz saya tu tidur siang ustaz. Okey, lelah, tidur, mimpi. Tak mimpi. Mimpi basah lah. Mimpi, keluar mandi. Gini ustaz tengah puasa tu ustaz. Bini dah negur, pahal tak bang? Ngigo, sampai basah tu. Macam ni puasa saya. Tuan-tuan, saya nanya macam ni puasanya. Sahkah, batalkah masih sah? Masih puasa? Masih puasa lah. Okey, bukannya sengaja. Pergilah mandi. Ustaz macam ni lah tu. Pergilah mandi. Mandi adas lah, benda dah keluar. Nah, ini macam dia. Kadang-kadang benda yang boleh berlaku tuan-tuan. Nah. Anak main. Jadi main air, main simbo-simbo. Kita tengah baring, dituang air mulut kita. Lalu masuk hidung, masuk tekak. Ya anak maulah.
Jangan olah lagi nak. Jangan olah macam ni nak. Minta lagi ditambah oleh anak. Dah lah panas hari nak. Subhanallah. Jadi ilmu berkait dengan hukum hakam tentang batal sahnya puasa, coba cari benda-benda yang simple-simple. Kadang-kadang kita sih tahu benda-benda simple ya boleh membawa kepada kesan yang besar tentang puasa kita. Kemudian tuan-tuan, adab-adab puasa. Coba belajar tentang adab-adab puasa. Nok ni nyuruh puasa kita jadi tebi. Tahu tebi? Puasa tebi. Ada orang nyebut puasa tebi lalu nak. Tebi puasa. Ni ndak puasa aja si makan, matanya si puasa. Nangga nok si tentu. Dahlah kita hidup kita itu zaman fitnah. Semua dapat ditangga dah nak. Dalam rumah pun nak telefonnya bersambung-sambung semua. Tuk jaga puasa mata, puasa telinga. Tuk mulut si puasa. Mulut tu si puasa. Masih juga cerita hal orang. Masih juga poret hal orang. Masih juga nak ngumpat cerita orang. Puasa si kau? Puasa. Ni pergi puasanya. Benda tu tuan-tuan, adab. Adab kita tentang puasa. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala sekalian, penting untuk kita faham. Walaupun dalam tempoh yang singkat tu tuan-tuan, coba belajar. Banyak kita itu sarana ataupun wasilah-wasilah untuk kita dapat ilmu. Mungkin selepas tu esok lusa atau bila ustaz-ustaz akan bercerita lagi tentang persediaan-persediaan Ramadan. Ambil manfaatnya. Kita boleh buka apa-apa media sosial yang berkait dengan orang cerita hal puasa, ambil manfaatnya. Kita mau biar puasa pada tahun ini menjadi puasa terbaik dalam hidup kita. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla memberi kita taufik supaya kita dapat bertemu Ramadan, kita dapat ngisi Ramadan kita dapat minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat minta pada Allah Ta'ala ganjaran pahala. Dan kita mohon Allah Ta'ala kurniakan kita Lailatul Qadar. Kita mohon pada Allah Ta'ala Lailatul Qadar. 10 malam terakhir isi sebaik-baiknya. Jangan gago nak raya aja. Tuan-tuan, 10 malam terakhir all out. Bulan puasa, bulan kurang tidur. Ingat bulan puasa, bulan kurang tidur. Jangan bulan puasa jadi kedak bulan makan. Bulan berpesta makan. Bulan berpesta tidur. Yang bulan puasa bila nak raya pandai baju nak dipolas sebelum raya tu pandai sendat. Kena. Nak pelik nak. Sedang bulan puasa kita nak kita jaga diri kita nak jaga semua, kita nak berpuasa benar-benar dan kita nak ngisi 10 malam terakhir. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala kurniakan Ramadan. Allah Ta'ala suruh kita cari taharrau Lailatul Qadri fil ashri fil witri fil ashri min Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar pada 10 ganjil, malam ganjil pada bulan Ramadan. Pada malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan. Kena cari. Benda kena cari, bukan ditunggu, kena cari. Dicari dengan apa? Dengan amal dan ibadah yang kita coba laksanakan insya-Allah. Jadi tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sedikit perkongsian yang kita boleh kongsi pada malam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nolong kita untuk sampaikan kita pada Ramadan. Moga Allah Ta'ala membantu kita untuk mempertingkatkan ibadah kita. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada ilmu yang si bermanfaat. Moga Allah Ta'ala ajarkan untuk kita apa yang kita si tahu. Allah Ta'ala ingatkan kita apa yang kita lupa. Moga Allah Ta'ala berikan untuk kita semua kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Mempertemukan kita dengan Ramadan, mempertemukan kita dengan ibadah-ibadah dan melaksanakannya dengan kesihatan yang baik dan masa yang terluang. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat dan melindungi kita semua dan ahli keluarga kita daripada azab dan api nerakanya. Sekian untuk malam tu, mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.